Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Waalaikumsalam. kepada semua yang saya muliakan, sahabat-sahabat pensyarah daripada JKM, Puan Syarina dan sebagainya, daripada JM dan JP, insya-Allah, kepada anak-anak didik kita, anak-anak anda yang akan mengambil projek satu pada semester ini. Kalau ada pun yang projek dua nak masuk pun tak ada masalah. Kita punya webpage ni 1,000 participant join insya-Allah. InsyaAllah hari ini saya Dr. Muhammad Ridwan akan sharekan kepada sahabat-sahabat warga PNS dan juga sahabat anak didik PNS tentang perkongsian ilmiah berkenaan dengan projek akhir anda pelajar. So insya-Allah hari ini kita akan masuk tentang bab 1. We try to clarify about the chapter 1. Apa yang perlu ada dalam laporan projek anda semua. InsyaAllah saya rekodkan dan saya akan masuk dalam YouTube untuk menjadi suatu rujukan kepada semua. Okey, so secara generalnya saya akan terangkan step by step dan juga saya akan tunjukkan contoh. Antara contoh bab 1. Bab 1. Kalau kita rujuk kepada buku projek yang dikeluarkan pada tahun ini, tak banyak pun, tak banyak sangat huraian untuk bab 1. Okey, sebelum kita mulakan majlis ini, memang kalau siapa yang ikut kelas saya dia fahamlah, insya-Allah kelas ini akan kita mulakan dengan umul kitab dan juga saya akan membacakan sedikit doa agar keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada kita. Sebab kita yakin majlis ilmu ni Allah Taala turunkan malaikat beri rahmat, berikan sayang kepada kita semua insya-Allah. Okey, Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, apa yang saya akan sharekan kepada semua sahabat-sahabat yang juga anak murid kita, anak pelajar kita ialah berkenaan tentang projek akhir. Macam mana pelaporan, macam mana penulisan, apa yang perlu ada dalam projek akhir. Cuma pada hari ini saya akan fokuskan kepada bab 1. That is a very important chapter because in chapter 1 we have the introduction of our research, we have latar belakang, we have a problem statement problem, then how to relate the problem statements with the objective of your research. Itu yang paling penting sekali.
Okey, cuma saya bawa naratif saya takkanlah bawa benda tu macam peringkat degree, masters ataupun PhD. Saya cuba narrow down untuk para pelajar peringkat diploma. Okey, semoga bermanfaat So kawan-kawan yang tak dapat hadir tak apa, saya akan buat masukkan dalam YouTube ni. Okey. Alright, pertama sekali apa yang saya ajar ini, apa yang saya share ini, ia adalah kiblatkan, berasaskan kepada buku penulisan projek akhir Politeknik Malaysia dan College Community yang dikeluarkan oleh JPPKK pada tahun 2021. So, kalau ia ada keperluan untuk disesuaikan dengan kehendak akreditasi, sama ada E-Tech untuk mechanical, sama ada MQA untuk perdagangan, sama ada M-Board untuk JAB, please sesuaikan. Kalau pada pelajar boleh rujuk kepada your supervisor. And then supervisor juga kita boleh buat meeting each other, kita boleh sharing each other, kita boleh untuk membuatkan kebaikan. Tujuan satu je bila saya unit pendidikan dan inovasi, tujuan satu je, kita nak biar projek pelajar itu penulisannya baik. Sebab dapatannya ada. Kita dah bangunkan kalau macam mekanik, kita bangunkan produk. Kalau untuk JP tu, jabatan perdagangan tu, dia more to qualitative or quantitative research. Ada dapatan, ada perception dan sebagainya. JAB pula keluarkan produk. So kita nak produk kita ada dapatan kecantik, dan kita nak juga memastikan proses penulisan laporan itu cantik. Ia bukan hanya untuk pelajar tetapi juga akan membantu para pensyarah, para supervisor. Bagaimana kita boleh keluarkan proses penyelidikan, penyelidikan projek ini boleh jadi paper-paper penyelidikan. Boleh jadi paper-paper penyelidikan. Jadi kita nak nampakkan dia supaya dapatan cantik daripada objektif itu boleh jadi paper penyelidikan. Kalau ada 5 objektif, we can produce the 5 research paper actually. Okay, alright. So insyaAllah saya masuk go through one by one. First thing first, apa yang saya nak sharekan kepada sahabat-sahabat pensyarah, akademia, PNS dan juga kepada anak-anak didik semua, apa itu projek. Okay, the first thing first, we must know about the project. Okay, yang ni saya ambil memang daripada JPPKK. Saya tak ambil dari citation mana sebab kita berkaitan kepada JPPKK prosedur pada Jabatan Pengajian Politeknik dan College Community. Okey, apa dia kata? Projek merupakan suatu kajian case. It can be kajian case study yang ataupun ilmiah yang bersesuaian berkaitan dengan bidang dan tahap pengajian bagi memenuhi keperluan program pengajian. Meaning that kat sini, kalau para pelajar diploma ni, you all nak dapat diploma tu, one of the compulsory subject yang you must ambil ialah projek. Okey, kajian kes ini dilakukan secara individu atau berkumpulan. Okey, kalau praktisnya di mechanical ataupun di JAB, saya lihat dan juga di PNS kita berkumpulan mengikut tahap pengajian. Kalau diploma ni memang berkumpulan. Kalau tahap pengajian diploma ni memang satu kumpulan tu mungkin 3 atau 4 orang. Okey, tapi kalau degree only one, masters only one, and PhD only one. Okey. Okay, bermula daripada perancangan. Okay, start from the planning. How you planning your project, dan dilaksanakan kajian, then how you get the result of analysis, dan how you try your report. Report ni yang menunjukkan keilmiahan, kesarjanaan ataupun report ni akan menunjukkan keilmiahan kita. Di bawah bimbingan penyelia bagi mengembangkan potensi diri pelajar dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang you all dapat masa you all ambil daripada SEM 1 sampai SEM 3 until SEM 5 tu, dia akan digarapkan. Pelajar akan diselia sekurang-kurangnya oleh seorang pensyarah lah. Okay, itu amalannya seorang pensyarah. Okay, siapa, saya akan go through laju-laju sikit dan kita akan masukkan yang part-part bab 1 tu nanti saya akan stresskan. Okay, objektif dia of course introduce to our student tentang kaedah kajian, how to develop the project. Okay, yang keduanya, how to apply your knowledge theory knowledge you dalam project you. Bagaimana you belajar? Kalau mechanical tu, you learn about how to choose the best design using the PARC method. Then you apply to your
your project. Then to train student to implement the project dalam masa yang ditetapkan. So we make sure we plan. You have a two semester. For the first semester, you must compulsory to settle about the proposal, and then you must implement overall of your project in the project 2. Okay, alright. So yang ni yang penting, nombor 4 ni. How to define problem statement. Bagaimana kita nak tengok buat penyertaan masalah. Benda ni agak sukar sebenarnya, tapi boleh kalau kita faham konsep dia, kita akan mudah untuk buat. So dia bergantung kepada kajian literatur, lapangan siasatan based on interview dan sebagainya. Then you kumpulkan data, analyse data, dan you tulis report lah. Dan of course lah, objektif projek ni juga dia akan membantu you kena contribute to try to present your data finding, okay, dalam bentuk penulisan report, dan juga dalam bentuk pembentangan secara bersemuka dengan panel. Okay, itu tentang projek. So actually basically you buat master, you buat diploma ke, you buat degree ke, you buat master ke, you buat PhD, basically in your report or your thesis, you must have a 5 chapter. Okay, so for today, I will share to all of you about the chapter 1. Okay, saya akan sharekan tentang chapter 1. Sebab chapter 1 ni, dia hati research. Kat situlah akan pandu berlaku chapter 2, akan pandu berlakunya chapter 3, akan pandu berlakunya chapter 4, dan akan pandu complete of your project and your report. So chapter 1 ni and very, very important. Okay, alright. Okay, of course lah kalau pada diploma ni you akan buat group. You akan buat group. So one project maybe 2, 3 or 4 student akan kongsi satu project. So you must give the respect and you will get the respect. So kena ada teamwork. Teamwork. Okay. Okay, ciri-ciri project yang ni saya rasa you boleh baca lah dalam buku. Pertama sekali ada tempoh pelaksanaan dia. That's why we have a 2 semester for settle everything. Your project start from proposal and until end. Then you try to implement your project to solve the problem. Okay, kena ingat, kita buat suatu kajian, kita nak selesaikan masalah. Tapi masalah untuk peringkat diploma ataupun peringkat PhD sekalipun, dia tidak melibatkan masalah dunia yang kita selesaikan. No. Just one small area pun kita boleh jadikan, kalau jadi masalah, kita selesaikan. Itu dia bukan empirical research. So, kalau boleh, dia berhendakkan kepada industri lah, industri driven dan juga community. So mempunyai luar nilai penambahbaikan, maknanya boleh ditambah baik your project tu. Okay, mengambil kira pegangan teknologi. Now we talk about the AI 4.0. Dunia dah sebut pasal society 4.0. Tak apalah, kita stay dengan AI 4.0 dulu. We talk about the green technology. Kalau tengok ada pakar green technology ni, Dr. Muhammad, Dr. Faizah, Dr. Faradiba yang memang involved, Dr. Norahimi, Dr. Saifuddin yang memang involved. So you boleh jumpa mereka jugalah bercakap tentang teknologi hijau ni. Okay, dan melibatkan penyuluhan tenaga dan sebagainya lah. Dan digalakkan untuk kita buat multidisciplinary. Now we talk, nowadays, kajian research, tak kisahlah peringkat diploma ke, degree ke, masters ke, PhD, dia dah memang menjurus kepada bila kita buat satu research tersebut, kita menguasai pelbagai bidang. So, multidisciplinary. Macam saya, my background is mechanical engineering, tapi I have a PhD in engineering education. So, dia multidisciplinary. Sebab kita mengkaji, bukan kaji benda je, kaji manusia juga. Okay, tak apa, itu ciri-ciri projek lah. So, untuk kajian kita di peringkat JKM dengan JAB, you dalam yang saya arrowkan ni lah, yang saya bukan arrow, yang saya bulatkan ni more to engineering lah. So you know about the engineering. So kalau yang bidang JP tu mungkin dia boleh relate lah dengan mana-mana part yang perlu ada dalam penghasilan projek you all. Okay, so secara basics dia, this is a proposal. This is a proposal. Bab yang perlu ada dan kandungan dalam setiap bab bagi proposal. Okay, diploma level ke master's level, degree level ke, actually proposal ni dia standard. Dia mesti ada, cuma tahap kedalaman saja. For the diploma level ni tak adalah dalam sangat sampai degree level.
So saya akan tunjukkan kepada anda semua, kepada anak murid saya yang saya sayang, setakat mana cukup untuk mengukuhkan you punya proposal. Kalau baca, saya rasa para penyelaras projek dah share, every department dah share kan buku terbaru, buku panduan projek terbaru tu yang dikeluarkan oleh GPPK tahun ni 2021. Proposal only untuk bab 1, bab 2, bab 3 ni only 30 pages je. 30 page je. For masters, for diploma. So tak boleh lebih lah jangan lebih lah. Yang penting kita pelajar kita faham, anak-anak kita ni faham what the meaning of the introduction, latar belakang dia, penyataan masalah dia, itu saja yang paling penting. So for today insya-Allah saya will cover for the chapter 1. So I hope dia membantu anda semua. Okay. Seterusnya kita akan tengok latar belakang kajian. Okay. Saya akan cerita dulu chapter 1 ni. Saya akan cerita dulu. Okay, please off mute dulu nanti boleh tanyalah. Saya akan cerita dulu semua ni, then barulah kita akan pergi kepada contoh. Saya bawa contoh projek. Tapi saya bawa projek mechanical lah. Tapi boleh digunakan sebagai basis untuk jalankan kajian. Okay. Alright. So now we go to the latar belakang kajian. Okay, apa fungsi latar belakang kajian ini? Okay, yang ni kena clarify betul-betul. Latar belakang kajian projek merujuk kepada maklumat terkini berkaitan isu, okay, semasa yang menjadi fokus kajian. Okay, you nak buat apa? You kena rujuk. Nak tengok. Nanti saya tunjukkan contoh dia. Tujuan, what the purpose of the latar belakang kajian ni? Untuk memberitahu pembaca tentang status semasa dalam industri berhubung isu-isu semasa tersebut. Kalau you nak buat robot, contohnya ada orang nak buat robot. Apa robot yang ada? Apakah dia punya teknologi yang ada sekarang ni? Now we talk about the IoT. Macam Cik Saifuddin and rakan-rakan from JKM tu. Dia buat tentang cendawan JAB. Strawberry tanah rendah. Yang ada rumah hijau, greenhouse tu. Dia dengan apa? IoT, benda yang terkini. Isu maknanya teknologi yang terkini. Yang sekarang, current teknologi yang digunakan. Okey, lazimnya latar belakang akan disokong oleh rujukan. Latar belakang ni mesti ada citation. Bukan simply from your brain. Bukan apa yang kita fikir, kena tak. Apa yang kita fikir dan disokong oleh bahan rujukan. Please mute Please mute Aminah, please mute. Okay, nanti record tak cantik. Nanti tak boleh dirujukan. Okay, misalnya apa yang kita boleh rujuk? Okay, apa yang kita boleh rujuk ialah buku. Aminah, please mute. I nampak you speaking kat you tak mute tu. Okay. Alright. Antaranya yang kita boleh ialah gunakan buku. Buku ilmiah, buku yang ilmiah, empirical books, boleh pakai article journal, laporan, statistik, surat khabar. Okey, surat khabar saya kalau untuk diploma boleh digunakan. Tapi kalau peringkat pasca siswaza dia memang tidak digalakkan. Mas, tolong tutupkan suara boleh tak? Nanti sebab kita nak jadikan dia record supaya orang boleh rujuk. Nanti tak sedap, tak cantik recording tu. Okay? Dan dasar kerajaan tu of course lah kita boleh guna. Tapi surat khabar kat sini untuk for diploma, yes kita boleh gunakan. Sebab apa kita boleh gunakan? Sebab panduan Mas Idawati, please mute. Mas Idawati. Sekejap. Dia ambil masa. Okey. Sebab apa? Dekat sini dia kata surat khabar boleh. So saya benarkanlah. Saya pandangan boleh lah. Tapi kalau student bawah saya jarang nak bagi dia pakai surat khabar. Sebab surat khabar ni lebih kepada benda yang sensasi kadang-kadang kan. Jadi tapi tak apalah sebab DPPKK kata boleh pakai, so kita boleh pakai tapi janganlah surat khabar yang mengarut, surat khabar establish lah yang establish. Okey, antara yang boleh kita kemukakan as a student bila kita buat research ni, antara perkara yang kita kemukakan adalah berikut. Apakah situasi semasa dalam industri? Apa isu dia?
What's the issue? That's a very important. Ada orang kata problem statement tak penting. Problem statement sangat penting. If you don't have the gap, itu jurang, tak guna you buat research. You tak ada problem, buat apa nak buat research? Dan kenapa kajian ini perlu dijalankan? Kenapa you must build up your project, or your research, Okay, nanti saya tunjukkan contoh yang saya buat tentang latar belakang kajian lah. Pelajar diploma saya yang sekarang dah grad ke, grad ke ataupun ada ambil subjek lagi yang fail. Alright. Ni contoh latar belakang kajian lah. Kalau dalam buku tu ada, kalau you tengok, the brick technology today has been developing in many way to search other waste material as sand replacement. Ni contoh. Dia cakap tentang apa tangan tu? Dia cakap tentang teknologi brick ni sekarang ni. Bagaimana, kan? Okay, ni nanti saya tunjuk contoh. Saya akan tunjuk contoh one by one, start from latar belakang kajian sampailah rumusan untuk bab 1. Okay, so you boleh baca yang ni. I think your supervisor dah bagi semua yang ni, buku ni, Okay, now tadi we talk about the penyataan latar belakang kajian. Now after latar belakang kajian, we must know about the problem statement, iaitu kita bercakap tentang pernyataan masalah. Okay, pernyataan masalah. Kita kena define dulu apa yang dimaksudkan pernyataan masalah itu. Pernyataan masalah ini merujuk kepada suatu isu atau problem atau masalah yang memerlukan penyelesaian berpandukan kepada pendahuluan kajian. Ataupun pada kajian terdahulu. Baca, oh, we have a problem here. Contohnya kita bercakap tentang SOP, tentang SOP dalam keadaan COVID ni. So from the macam mana kita nak syarah kena tembak suhu, pelajar nak masuk. So how to make a new project supaya pesyarah tak payah pakai pesyarah dah untuk tembak suhu tu. Ataupun kita bina satu produk yang mana dia boleh monitor kita punya suhu. So nanti kita tunjuk dia, okay, my suhu, this one, this is my suhu, my temperature, this is, so tak perlu lagi, dah ada solve problem. Saya tak payah tunggulah, macam kat cikgu sekolah tu, cikgu sekolah, kan anak murid kan kena masuk ke tembak siang kat cikgu. So itu masalah sebenarnya. So kita boleh settle masalah. Tu contoh masalah, cikgu sekolah kena tunggu anak murid masuk. Ni sekolah, saya ambil contoh sekolah menengah atau sekolah rendah. Kalau di poli, makcik ataupun pakcik yang duduk kat depan tu lah yang jadi pengawal tu. Dia kena ambil. So, why not kita develop satu produk? Itu masalah tadi, sebab kita terpaksa makcik tu tunggu tembak suhu you. So, nak solve that problem, mungkin kita kata, why not kita bangunkan satu produk, dia kita letak kat tangan kita, produk tu akan monitor kita. Itu untuk solve the problem. Okay? Okay, ia menghuraikan masalah yang diatasi secara sumbangan dapatan projek atau kajian untuk solve the problem tersebut, sama ada secara menyeluruh atau sebahagian. Kadang-kadang kita punya kajian ni, kita bukan nak solve semua masalah. Mungkin a piece of the problem, yang sikit je masalah tu. Kalau masalah tu ada 100%. If we can settle maybe 30%, itu juga dah research. Okay, pernyataan masalah mesti mempunyai hubungan kait yang jelas dengan latar belakang projek atau kajian tadi. Maknanya, sebelum you buat pernyataan masalah, you kena buat latar belakang kajian atau latar belakang projek dengan ambil kira faktor dan sebab why that problem happen. Kenapa problem ini berlaku dan kesan dan impak dia. Bila berlaku ni, apa impak dia? Apa impak dia? Impak dia tu daripada negative side, kan? Kalau kita tak settlekan masalah ni, apa yang akan berlaku pada negara? Mungkin negara tu tinggi sangat lah pada komuniti kita, alam sekitar, kepada alam sekitar. Contoh kita buat macam sekarang now, Dr. Faizah, Dr. Faradiba, Dr. Rahimin, Cik Saifuddin, dia dah tengah running teknologi hijau di poli. Itu satu yang baik sebab dia punya impak, dia ambil waste tu, kalau dia tak settle kan, besar pada alam sekitar. Okay, so dalam pernyataan masalah pun we must have the rujukan, bukan syok sendiri. Bukan syok sendiri, bukan syok sendiri. Rujukan it can come from the article or laporan atau kajian lepas. Itu yang pertama.
boleh juga dengan kajian awalan. For diploma level boleh. Meaning that contohlah kamu nak buat mesin alat pemotong sayur untuk caterer. Kita ambil contoh. Problem lah sebab caterer ni dapat order banyak, dia terpaksa employ ramai pekerja. So costing tinggi kan, that's a problem, right? Why not kita solve the problem, kita buat satu mesin, dia dipakai mesin tu, dia boleh solve, tak payah ambil pekerja ramai, potong. Dengan cara apa? Kita pergi interview caterer tersebut, kita interview dia. Itu cara nak dapat masalah. Kalau di peringkat diploma boleh, kita pergi interview caterer. Katalah kita ambil caterer 3-4 caterer, kita interview, tanya dia ada tak masalah kalau kena potong sayur banyak ni, bawang banyak ni, kena employ, kalau saya kena employ pekerja, kalau saya saya buat satu produk yang boleh solve problem uncle ni macam mana? So interview lah. So interview tu akan diajar lepas ni lah cara nak interview ke apa ke, itu maybe your supervisor akan ajar. Kalau betul nanti unit pendidikan dan inovasi akan try to train our staff, our lecturer and our students lah. Itu namakan preliminary study, itu preliminary research, iaitu kajian awalan. Kita pergi interview ataupun kita bagi questionnaire. Ataupun kita, contoh tadi saya nak buat satu alat untuk solve problem, tak adalah makcik ataupun pakcik, uncle tu yang duduk dekat pengawal tu kena duduk tengah panas tembak suhu, ataupun tembak suhu anak murid, cikgu suruh anak murid kat sekolah tunggu dekat panas kan. So kita pergi jumpa cikgu tu, interview, ataupun kita bagi questionnaire untuk melihat benda tu adalah problem. Dari peringkat diploma, no issue, benda tu boleh. Itu dah jadi satu data empirical for diploma level. Okey, itu pernyataan masalah. Nanti saya akan showkan lepas ni penulisan dia macam mana. Okey, yang ni nanti saya akan tunjukkan Nanti saya akan tunjukkan. Jom kita lihat ni. Saya go through dulu. Ni patutnya slide ni last kali Okey, objektif kajian ni kita akan mengukur apa yang kita nak ukur. Bagaimana nak bangunkan produk tersebut. Kalau engineering tu bagaimana nak bangunkan produk tersebut. What the knowledge yang you kena apply dalam objektif kajian tu. Dia mengukur apa yang nak diukur. Dia nak bangunkan kita punya projek tu based on based on objektif kajian. Objektif kajian ni selalunya ayat depan dia kata kerja. Nanti saya akan kupas objektif kajian ni. Lepas tu we have the persoalan kajian. Persoalan kajian ni sebenarnya dia menjawab ataupun dia relate with the objektif kajian. Itu hakikatnya. Contoh saya tengok, mengenal pasti keperluan penggunaan produk magnetic trapper bagi mengurangkan kemalangan pengguna motosikal jalan raya. Motosikal yang satu, mengenal pasti, nampak kata kerja. Mereka bentuk, membangunkan, menilai kebolehgunaan produk. Dan soalan kajian dia berpaksikan mengenal pasti. Tengok dia punya problem tengok dia punya soalan kajian. Adakah terdapat keperluan pembangunan produk magnetic trapper? Tadi kita kata mengenal pasti kan. Yang ini dapatan yang untuk soalan kajian satu ni kita boleh jadi support untuk penyelesaian masalah kita sebenarnya. Maknanya dapat. Contoh macam kalau saya tadi nak buat pemotong sayur secara bulk, secara banyak adakah terdapat keperluan pembangunan sayuran secara ni berdasarkan pandangan caterer. Atikah, please off your mic. Alright, skop kajian pula. Nanti saya masuk go through one by one ni. Saya cerita seraf dulu. Skop kajian ini adalah bertujuan menjelaskan had pelaksanaan kajian atau projek yang dilaksanakan. Selalunya supervisor dia akan tahu. As a supervisor, you must know sampai tahap mana. Untuk diploma level ni, okey cukup sekadar ni. Jangan lebih. Supervisor kena main peranan kat situ kena tahu sampai sini saja. Okey, dan lebih nanti mungkin next student, next group akan sambung. Okey. Skop kajian ni bertujuan untuk menjelaskan hak pelaksanaan kajian atau projek yang dijalankan. Kat mana kita nak buat? Kajian kita ni nak buat kat mana? Siapa responden siapa pengguna yang akan pakai produk kita ni? Contoh kalau produk, kalau kita beri perkhidmatan, apakah perkhidmatan yang kita akan, siapakah pelanggan yang akan menerima perkhidmatan kita ni? Kat situ je skop dia. Contoh kita nak train pelajar kejuruteraan mechanical.
Sebab dia akan masuk industri, dia akan bekerja di industri di kilang semuanya. So kita train dia. Mungkin training tu tidak berlaku pada pelajar jabatan lain sebab tiada keperluan. Mungkin kat situ. Penjelasan ini amat penting bagi memastikan projek yang dibangunkan adalah berada dalam had yang ditetapkan. You kena scopekan your project supaya penilai nanti pun, kalau you baca dalam buku yang dikeluarkan GPPKK tu, penilai tu tidak boleh overrule. Dia tak boleh tanya lebih exceed the scope ni. Okay, so you must scope your research. Okay, kepentingan kajian. Kepentingan kajian pula dia sangat penting. Kena buat. Apa di kepentingan kajian ni? Kepentingan projek atau kajian adalah satu yang mempunyai nilai signifikan yang tinggi kerana ia menunjukkan kepada apakah your contribution. Maknanya to solve the problem lah. Dengan adanya benda ni, produk yang bangunkan ni, you dah memberi satu impact, sumbangan. Alright. Seterusnya, definisi operasi. Ini penting juga. Okay. Definisi operasi ni atau takrif ni istilah bertujuan untuk menerangkan istilah yang penting yang perlu ada dalam projek you. Hal ini diperlukan bagi memberi kejelasan maksud dan selalunya digunakan melibatkan kerjaan sendiri. Okay, selama ni kita buat, kita main letak je definisi operasi kadang-kadang student Tapi sebenarnya definisi operasi ni dia tertakluk kepada tajuk you. Kalau tajuk you contoh macam kajian you magnetic trapper, pembangunan magnetic trapper, you just nyatakan apa yang dimaksudkan pembangunan, what the meaning of development, apakah itu magnetic, apakah itu trapper. Kalau ada tiga perkataan tajuk you kan, tiga tu saja sebenarnya yang perlu kita masukkan. Kalau kajian master dengan PhD, macam kajian PhD saya panjang lah. Development of the curriculum, training model, bla bla bla. Saya kena ada 15 patah perkataan. 15 patah perkataan tu, 15 tu ataupun mungkin 10 patah perkataan tu saya jadikan definisi operasi supaya clarified. Tapi dalam konteks kajian diploma, katalah tajuk you 3 je. Development of the magnetic trapper. So only you put definisi itu, apa itu dimasukkan dengan pembangunan. Apa dimasukkan dengan magnetic tu? Apa dimasukkan dengan trapper tadi tu? Itu saja. Kalau ada 3 tajuk, 3 patah perkataan, 3 patah perkataan kita masukkan cukup. Okay, itu saya clear Alright. Rumusan. Rumusan dalam bab 1 ni merumuskan subjek utama yang telah dikemukakan dalam bab 1 tanpa memperkenalkan bahan baru dan sebenarnya menunjukkan kesinambungan kepada bab berikut. Ini secara roughly. So now saya akan tunjukkan kepada anak-anak murid semua, anak-anak pelajar semua, bagaimana ia berlaku, bagaimana contoh bab 1. Ingat balik, ini juga saya ingat juga kepada supervisor, for the proposal, limitation of pages for proposal only 30 pages, termasuk rujukan. Termasuk rujukan, maknanya tangan panjang sangat lah. 30 line je. Lepas tu sekali complete untuk semester 2, projek 2, at least 50 pages sahaja. Alright. Sekarang kita pergi kepada sekarang kita pergi kepada contoh. Ni saya tunjuk contoh nanti saya akan sharekan lah ni contoh kajian pelajar saya tapi saya dah murnikan lah dah murnikan. Now we go one by one on the chapter 1. We go about the pengenalan lah, introduction. In chapter 1, we have a introduction. So, dia ada pendahuluan lah. Pendahuluan ni pun jangan banyak. Selalunya dua apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Dua ni saja. Dua paragraf saja. Kajian ni adalah kajian membangunkan produk. Ini membangunkan produk. Yang saya tunjuk ni membangunkan produk, iaitu magnetic trapper. Development of magnetic trapper. Pembangunan magnetic trapper. Tengok apa yang dia cerita. Tengok pendahuluan dia. Setiap tahun, isu kemalangan jalan raya yang semakin meruncing sering menjadi fokus perbincangan dan mauduk utama, perkara utama akhbar di Malaysia. Fenomena dan kecelakaan jalan raya ini kian kritikal dan menggusarkan fikiran masyarakat bukan hanya di Malaysia. Malahan ia turut menghantui negara lain. Hujah ini adalah berdasarkan kepada pandangan World Health Organization 2009. Kat sini ada citation ni. Ni citation ni. Kita kata tadi kan, perlu ada
perlu ada apa? Perlu ada kajian terdahulu yang kita rujuk supaya kajian kita tu tak syok sendiri. Yang menunjukkan laporan Global Burden of Disease Project pada tahun 2004 mengaitkan kemalangan maut adalah antara penyumbang kepada 1.2 juta kematian setiap tahun. Dan ia hampir bersamaan dengan jumlah kematian kesan daripada gabungan faktor-faktor yang lain. Ini pendahuluan Macam mana kita nak masuk, okey, saya tunjukkan macam mana kita nak masuk daripada pendahuluan tu, dia go ke latar belakang kajian, dia go kepada penyataan masalah, dia go to objektif. Besar broad tu dia narrow. Dia narrow, daripada broad dia narrow. Tengok lagi Okey, tambahan pula. Tengok ayat dia. Ayat kalau boleh paragraf 1 dengan paragraf 2 ni dia mesti ada coherent. Coherent ni maknanya kesinambungan. Jangan paragraf 1 cerita lain, paragraf 2 cerita lain. Tak boleh. Tambahan pula ia boleh dilihat dan dibuktikan dengan data yang dipaparkan oleh laporan dikeluarkan oleh Institut Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS. Nampak? Yang tadi saya cerita pasal dunia Paragraf 1 tadi, proud. I talk about the dunia punya isu yang berlaku sekarang tentang kemalangan jalan raya. Bab 2, paragraf 2, I mula narrow down ke tingkat Malaysia. Tengok. Tambahan pula, ia boleh dilihat dan dibuktikan dengan data dipaparkan oleh laporan dikeluarkan oleh Institut Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, yang menyaksikan peningkatan ketara jumlah kemalangan jalan raya iaitu dari 250,400 kes kepada 476,196 kes. Apa citation ni? Saya merujuk kepada Malaysian Institute of Road Safety Research. Nampak? Berdasarkan laporan ini juga menunjukkan bahawa jumlah kematian akibat jalan raya pula adalah lebih daripada 6,000 kes setiap tahun. Justru itu, jika disoroti secara terperinci, boleh disimpulkan separatnya lebih 16 kali kemalangan yang berlaku setiap hari. Yang ni kita buat sendiri. Kita calculate lah 6,000 kes ni bagi 365 hari. We get maybe 16 times accident per day. Kita buat calculation. Ini suara kita sebagai penyelidik, sebagai penyelidik, sebagai pengkaji. Hal ini menentijahkan keperluan untuk mencari suatu solusi yang berjalankan dalam membantu pihak berkuasa mengurangkan kadar kemalangan ini. Nampak Daripada narrow dunia dibawa ke Malaysia. Okey, itu baru pendahuluan. Now kita pergi pada latar belakang kajian. Okey, tengok latar belakang kajian saya macam mana. Kini dia mesti ada kaitan dengan pendahuluan tadi Kini semua pihak maklum bahawa isu kemalangan jalan raya adalah satu isu yang perlu ditekani oleh semua pihak. Hal ini sebabkan data yang empirical jelas memaparkan bahawa kemalangan jalan raya yang berlaku di Malaysia meningkat secara mendadak sehingga tiada penghujungnya. Siapa yang kata data empirical? Daripada mana data empirical ni? Daripada yang atas ni tadi. Ni, daripada MIROS ni. Nampak dia relate? Dia relate. Ini saya ajar ni supaya awak faham dia relate. Okey? Lepas tu, daripada paragraf latar belakang kajian yang pertama ke yang kedua. Tengok, macam mana saya masukkan sebagai coherent penambungan. Jika dilakukan penelitian secara mendalam, kemalangan adalah merujuk kepada turutan kejadian yang mengakibatkan kecelakaan berlaku secara tidak sengaja dan tidak dirancang. Siapa nak aksiden, sesuka nak aksiden kan? Saya tak sengaja je aksiden selalunya. Ia kebiasaannya berlaku akibat daripada perbuatan tidak selamat dan mengakibatkan kesan buruk seperti fizikal kepada individu, kerosakan harta benda dan kerugian. Hal ini dapat dielakkan sekiranya keadaan yang membawa kepada berlaku kemalangan tersebut dapat dikenal pasti dan diambil tindakan sebelum ia berlaku. Nampak tak ayat dia? Tadi dia cerita dengan dunia, lepas tu bawa ke Malaysia, lepas tu how to solve the problem. Dia mula nak how to solve the problem. Okay? Berbicara kemalangan. Aina, please mute. Berbicara tentang kemalangan. Aina, please mute. Okey. Berbicara tentang kemalangan. Aina, please mute. Aina ni student ke siapa? Pensyarah.
Dia jadi double ada tuan. Okey. Berbicara tentang kemalangan, jelas menunjukkan bahawa kemalangan adalah suatu kategori. Kemalangan kian menjadi keresahan terutama kepada pengguna sendiri. Okey, dia jadi twice lah. Aina siapa Please mute lah. Okey. Tengok berbicara tentang kemalangan, jelas menunjukkan bahawa kemalangan jalan raya juga adalah satu kategori kemalangan yang kian menjadi keresahan terutama kepada pengguna jalan raya itu sendiri. Kita mula bawa masuk. Antara faktor penyumbang kepada hal ini berlaku adalah disebabkan oleh faktor pengguna jalan raya, faktor kenderaan dan faktor persekitaran. Ayat ni bukan kita simply tulis tau. Dia berdasarkan citation, berdasarkan literatur. Jadual 1.1 memaparkan statistik yang menunjukkan kadar kematian akibat pengendara raya mengikut kategori pengendara raya bagi tempoh 8 tahun. Kita masukkan table ni. Okey, motorcar ni kereta lah, kereta. Lepas tu kita masukkan lagi pejalan kaki dan kita showkan dekat situ. Saya mula nak masukkan tentang kemalangan tadi. Then we go terus kepada Malaysia, dunia Malaysia. Lepas tu kita terus kepada, saya nak jump kepada, tengok saya hitamkan ni, penunggang motosikal. Sebab apa saya ambil penunggang motosikal? Sebab dia yang paling ramai. Dia yang paling ramai yang mengalami aksiden. Okey, tengok. Sumber Jabatan Keselamatan Jalan Raya, JKJR. Daripada jadual 1.1 memaparkan dengan jelas bahawa kemalangan jalan yang melibatkan penunggang motosikal dalam kategori yang paling tinggi berbanding kategori pengguna lain, iaitu sebanyak 37,959 kes kemalangan yang berlaku. Hal ini juga diperkukuhkan lagi dengan graf 1.1 yang membuktikan bahawa kemalangan yang melibatkan pengguna motosikal tetap menjuarai dan penyumbang terbesar dalam kemalangan jalan raya, di mana sebanyak 59% terjadi kemalangan melibatkan kategori ini berdasarkan data terkini yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Jalan. Tengok data ni. Ni graf dia. Nampak tak? Saya cuba bawa yang terkini. Okey, terbukti daripada data terkini melalui graf 1.1 membuktikan bahawa penunggang motosikal adalah antara mangsa kematian tertinggi dalam kecelakaan jalan raya di Malaysia. Maka hal ini tidak boleh, tengok saya cuba jadikan dia critical. Maka hal ini tidak dipandang enteng dan ini perlu diberi perhatian sewajar oleh semua pihak. Berdasarkan data ini juga dilihat telah mendorong pihak kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan mewujudkan suatu inisiatif dan dasar dalam usaha mengurangkan kadar kematian dan kecelakaan jalan raya dari terus meningkat. Dan nyatakan pula antara usaha yang dijalankan dapat dilihat dengan efektif, di mana pihak kementerian telah mewujudkan satu plan tindakan dalam mengatasi masalah yang dibincangkan seperti plan keselamatan jalan raya bla 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 untuk mengurangkan 50% kematian akibat kemalangan jalan raya. Itu isu Okey. Jika dilakukan literatur secara mendalam, terdapat kajian yang menunjukkan bahawa antara penyumbang terbesar dalam kemalangan jalan raya yang melibatkan penunggang motosikal adalah sikap penunggang motosikal itu sendiri. Seperti penunggang motosikal yang mengambil mudah soal keselamatan ketika menunggang dengan tidak memakai topi geledah dan tidak mengamalkan lap manual yang berhemah dalam menunggang motosikal. Siapa kata ni? Literature ni. Ilyana Azura dan Nur Kamalian. Nampak tak? Ada citation. Saya cakap tadi dia mesti ada citation. Manakala terdapat kajian yang lain menambah bahawa antara faktor penyumbang kemalangan jalan raya yang melibatkan penunggang motosikal adalah seperti keadaan jalan raya itu sendiri dengan kehadiran benda-benda tajam yang berasaskan besi yang berupaya menyebabkan tayar motosikal itu bocor, seterusnya menyumbang kepada suatu kecelakaan dan kemalangan kepada para penunggang motosikal. Siapa punya research? Muhammad Faizal Sutiman. Dia punya research. Go to penyataan masalah. Dah settle tu? Okey. Ni yang kat sini dah mula narrow down penyataan masalah ni. Apa kita nak buat sebenarnya? Apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak bangunkan? Apakah projek yang kita nak hasilkan? Okey. Jika disorot kembali, jelas menunjukkan bahawa kemalangan jalan raya yang melibatkan penunggang motosikal adalah amat membimbangkan.
Ini dibuktikan dengan data dan dapatan yang empirical yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa bahawa hal ini mesti ditangani dengan berkesan bagi mengurangkan kadar kecederaan dan kematian penunggang motosikal akibat kematian jalan raya. Okey. Tidak dinafikan bahawa sikap dan penunggang motosikal itu harus diberi perhatian di mana usaha ke arah kesedaran dengan mengaplikasikan penunggangan yang berhemat dan amalkan secara efektif. Dekat sini saya buat kritik kontradik Tengok yang ni Namun begitu, adakah dengan menuding jari dan menyalahkan para penunggang motosikal saja yang menjadi faktor kematian raya dianggap adil? Kita try untuk ni penulisan ni untuk student dan untuk pensyarah try to criticalkan dia penulisan tu. Jawapannya adalah tidak. Hal ini adalah bersandarkan kepada dapatan kajian terdahulu yang dilakukan oleh Talib as on membuktikan bahawa kesalahan jalan raya yang melibatkan penunggang motosikal juga berpunca daripada persekitaran dan keadaan jalan raya itu sendiri. Dah mula nampak isu kat situ Maka berkontradiksi dengan menyalahkan sikap penunggang motosikal sahaja adalah antara punca menyebabkan kemenangan berlaku adalah satu tanggapan yang salah. Dan terdapat penyumbang lain yang menyebabkan kecelakaan ini berlaku. Okey. Hal ini dibuktikan dengan kajian terdahulu menunjukkan bahawa keadaan laluan motosikal dan jalan itu sendiri menjadi punca utama masalah yang diperdebatkan. Pandangan ini senada dengan laporan Lebuh Raya Utara Selatan itu PLAS yang menunjukkan bahawa sebanyak 1,485 kes kemalangan di Lebuh Raya berpunca daripada pelanggaran objek di mana antaranya adalah melibatkan objek tajam yang mempunyai unsur besi. Nampak tak? Saya bawa daripada broad, dia turun narrow. Okey, jelas daripada penelitian yang mendalam dilakukan, terdapat kewajaran dibangunkan suatu alat. Ni projek kita nak bangunkan untuk penjagaan mekanikal. Jelas daripada penelitian yang dilakukan, terdapat kewajaran dibangunkan suatu alat memerangkap atau mengutip serpihan benda tajam asalkan besi yang boleh digunakan oleh pihak pengendali dan penyelenggara dan boleh seperti PLAS, Gatri dan sebagainya dalam memastikan sepanjang itu berasalkan besi dapat diambil dan dielakkan berada di dalam motosikal. Justru itu alat yang akan dibangunkan ini dinamakan sebagai magnetic trapper yang boleh dipasang pada motosikal pihak penyelenggara jalan raya dan lebuh raya bagi bertujuan memastikan benda asing yang tajam berasaskan besi tidak terdapat di jalan raya dan lebuh raya sekaligus berupaya menjadi suatu usaha dalam mengurangkan kadar kemalangan yang berpunca daripada kepuncan tayar para penunggang motosikal. Tengok tau. Kita terus nampak dah. Maknanya dalam penilaian masalah tu, kita akan ceritakan apa yang kita nak buat untuk solvekan problem. Mesti solve 100% problem ke? Dengan buatnya benda ni, dengan buatnya produk ni akan solve ke problem? Kesemuanya tak, dia mampu mengurangkan. Okey? So, barulah kita pergi kepada objektif kajian. Kat sini yang penting kajian ni Dalam memastikan produk magnetic trapper ini dapat dibangunkan. Kita dah statekan tadi, kita nak bangunkan sebuah alat bernama magnetic trapper. Okey? Kita nak statekan, okey. Dalam memastikan produk magnetic trapper ini dapat dibangunkan, terdapat 4 objektif kajian yang diperlukan. Iaitu mengenal pasti keperluan pembangunan produk magnetic trapper bagi mengurangkan kemalangan penunggang motosikal. Try to design, mereka bentuk, membangunkan dan dah bangun tu kita nilai balik. Okey tak okey produk tersebut. Okey, kita masuk balik kat sini. Kita masuk balik. Saya nak showkan tadi. Okey, yang ni tadi Okey, dekat sini timbul konflik lah Ada objektif utama lah, objektif khusus lah Okey. Okey. Tapi dalam JPPK tak ada. Okey. When we talk about the mengenal pasti ni yang kita kata tadi mengenal pasti. Okey. Kalau kita tengok dulu ayat yang saya tulis ni mengenal kata kerja, mengenal pasti, mereka bentuk, membangunkan, menilai kebolehgunaan. Daripada mana ayat ni? Kalau kita rujuk balik dia daripada taksonomi Bloom. Okey, saya rasa pensyarah tahulah taksonomi Bloom Taksonomi Bloom ni yang ni dia lebih kepada umum, iaitu mengenal pasti. Okey, lepas tu dia pergi kepada design, iaitu mereka bentuk. Lepas tu dia pergi kepada development, iaitu membangunkan,
Dan akhir sekali kawasan sebelum dia adalah penilaian, menilai. Meaning that inilah dia sebenarnya kata kerja untuk objektif kajian. Yang saya sebut tadi, ingat tak saya sebut dalam penyataan masalah tu kita boleh dapat data daripada tinjauan awal. Ni tinjauan awal. Nombor 1 ni. Nombor 1 tinjauan awal. Kita pergi, contoh nak buat benda ni, nak buat magnetic trapper ni kan. Contoh saya ambil projek ni lah, mengenal pasti pengenalan produk ni. Kita pergi jumpa Plus. Kita pergi jumpa Propel. Mereka yang terlibat kan dalam mengendali kalau jalan lebuh raya tu, mereka yang akan selenggara jalan raya, lebuh raya. Ataupun pergi dekat banjir bandaraya, PBT, yang akan jaga jalan-jalan persekutuan, jalan negeri ni. Tanya mereka, kalau kita bangunkan produk ni untuk trap, untuk dapatkan, untuk kutip benda-benda tajam berdasarkan besi ni, okey tak? Tanya dengan mereka. Macam yang produk yang pemotong sayur tadi, untuk caterer. Jumpa caterer, tanya. Dah dapat, dah kenal pasti, memang dia bersetuju, kita laksanakan. Selalunya mengenal pasti ni, dia buat dalam projek 1. Sebab dia kena jadi hujah kepada kita ketika dinilai oleh supervisor ataupun penilai, memang dapatan tu menunjukkan dia perlu buat. Dia ada problem. Okay. Yang 2, 3, 4 ni, dia akan berlaku pada semester 2. We try design. Tapi nak suruh design pun boleh juga. Design, mereka bentuk. Nak design produk, nak design magnetic trap ni, magnetic trapper, nak design magnetic trapper ni, nak design produk ni. So you have actually one group, maybe ada 4 atau 3 members, group members. So suruh sebagai supervisor kan, kita minta pelajar kita, okay please design, you design 1, design 2, design 3, dan suruh dia buat decision, suruh dia berbincang, dan juga suruh kalau macam pelajar mechanical dia belajar tentang part method. Design 1, katalah design 1 ni Sharlina, design 2 Ridwan, design 3 Maheran. So suruh dia masuk dalam 4 method, pilih kriteria-kriteria yang perlu ada. Pensyarah supervisor dia tahu benda tu apa kriteria perlu ada, kebolehgunaan produk tu, efficiency dia okey ke tak okey. So dari situlah nanti akan dapat produk yang terbaik. Itulah produk terbaik tu, apa dia punya design, apa design yang ada pada situ. So we try to design your product. Situlah menjawab design. Guna part method boleh, jumpa banyak kaedah lah jumpa pakar. Contohnya pakar IoT dekat mechanical tu, Encik Syamsul Atan. Katalah kerja yang melibatkan IoT, jumpa Encik Syamsul. Encik Saifuddin. Contohnya lepas dah settle, dah design, kita dah design dah produk kita tu, barulah kita develop. Develop ni lah proses memotong. Kalau projek mechanical ni, dia ada potong bahan, dia ada gergaji bahan tu, dia ada sambung, guna apa? Guna welding. Siapa pakar welding? Jumpa Encik Mohsin, pakar welding. Motong bahan, mungkin orang pakar dia mesin ni Encik Sani, Encik Somchai, Encik Nizam, Khairul Nizam. Jumpa macam nak potong, tanya. Okay, dan bangunkan produk tu. Dah terbangunnya produk tu, we must evaluate. Projek, kalau dia tak produk, kita tak evaluate, dia bukan produk. Dia adalah sekadar apa kawan-kawan? Sekadar prototype saja. Evaluate macam mana? Buat video, kalau besar produk tu, buat video. So, bawa video tu jumpa. Macam kes ni, Propel. Ataupun penyelenggara lebuh raya kan. Sebab nak kutip paku-paku besi-besi yang tajam tu dekat lebuh raya tu. Jumpa mereka. Tunjuk video. Kalau boleh buat produk, lagi bagus. So, minta dia jawab questionnaire. Ataupun mengual dia balik. Soalan questionnaire kebolehgunaan ni banyak sangat. Contohnya, keberkesanan produk. Keupayaan produk. This product solve the problem ke tak. Itu adalah elemen penilaian kebolehgunaan yang kita boleh gunakan. So, dengan empat objektif yang kita buat ni, boleh keluar untuk pensyarah dan pelajar, boleh keluar 4 paper penyelidikan. Sebenarnya. Ada 4 paper penyelidikan yang kita boleh keluar. Okay? Iaitu, satu paper, we try to know about need analysis tentang keperluan produk ni. Satu paper. Kedua, how to design the product. Satu paper.
how to develop the product, satu paper. What's the evaluation? What the answer of the evaluation of the product, satu paper. So, pensyarah boleh ada paper banyak tak? Banyak boleh ada, dan student pun ada paper. Masuk nama student tu. Publishkan dekat mana-mana. Okay? Itu sebenarnya objektif kajian. So, yang dikata khusus ataupun umum, yang saya tunjuk ni, umum. Khusus tu kita akan pecahkan lah. That's why saya cakap tadi, khusus ni kita pecahkan. Yang ni mungkin untuk kalau satu kumpulan ada 3 orang kan, 3-3 kena pergi buat benda ni. Reka bentuk ni dah pecah dah. Satu design, satu. Ridwan design satu. Grup tu ada Ridwan, Sharlina, Maheran. Ridwan design satu. Sharlina design satu. Maheran design satu. So buat 4 method, ambil yang terbaik. Okay. Develop, Ridwan buat apa? Potong besi. Sharlina pula tukang ukur contohnya. Maheran welding. Dan dia dah masuk khusus. Apa gerak kerja yang dibuat. Okey, dan evaluate ni sama-samalah evaluate boleh gunaan usability of your product. Okey, itu sebenarnya yang dikatakan sebenarnya. So saya harap nampaklah benda ni, supaya nampak kepada sahabat-sahabat sebaik. Mungkin yang ni selalu umum, tapi you boleh go through for your project, sesuaikan. Ini adalah method empirical lah, memang empirical research dia macam ni. Sebab dia apa? Sebab dia bergantung kepada taksonomi Bloom ni. Pensyarah tahulah ni, taksonomi Bloom. Bloom keluarkan taksonomi tu. Start with the umum. Lepas tu try to design, develop and evaluate. Dan kata objektif kajian, dia mesti kata kerja kat depan dia. Apa yang you nak buat? Define, design, to define, to develop, to evaluate. Okay? Alright? Okay. Ni persoalan kajian ni dia merujuk pada objektif kajian tadi. Okay, boleh tengok nanti. Contohnya, adakah terdapat keperluan? Kita tak tahu pada pandangan pengendali lebuh raya tu. Adakah keperluan untuk bangunkan produk ni untuk solve the problem? Kutip benda-benda tajam yang berasaskan besi tadi. Lepas tu kita nak reka bentuk. Apakah reka bentuk yang perlu ada? Apakah proses dia? Apakah method yang kita gunakan using a part method to get the best design? Dan bagaimanakah pembangunan? Apakah proses pembangunan yang kita lakukan? Memotong, beli besi apa, potong, canai dan sebagainya untuk orang mekanikal lah. Dan evaluate balik produk tersebut. Okay, ini untuk peringkat diploma yang saya cakap tu agak rendah lah. Kalau peringkat PhD pun sebenarnya dia berdasarkan kepada 4 perkara ni. 4 perkara ni. Kalau peringkat PhD atau Masters diploma, tapi diorang lagi dalam lah. Okay, seterusnya kita tengok kita teruskan lagi tengok objektif kajian. Soalan kajian pun dah tentu tadi dia jawab balik. Lepas tu kita tengok skop kajian. Untuk kajian ni tengok contoh untuk kajian saya Magnetic Trapper ni, kajian pelajaran saya. Skop kajian bertujuan untuk menjalankan had pelaksanaan kajian atau projek yang dijalankan. Penjelasan ini amat penting bagi memastikan projek yang dibangunkan adalah berada pada tahap yang ditetapkan. Oleh demikian, dalam pembangunan produk Magnetic Trapper ini, saya relatekan pengkaji meletakkan beberapa skop yang menjadi batas penghasilan dan pembangunan produk serta kegunaannya. Pertama, produk ini hanya digunakan di lebuh raya utama. Skop dia lebuh raya utama saja. Seperti PLAS, GATRI dan Jalan Persekutuan dan Negeri. Okey, produk ini hanya berfungsi untuk kutip bahan bersifat besi saja yang mengakibatkan kemalangan di dalam penggunaan motosikal. Produk ini akan dipasang di fork motosikal pengendali lebuh raya bagi tujuan penggerak dan pemegang produk yang dibangunkan bagi tujuan pengendaraan. Nampak ada 3 skop kat situ. Ada juga orang kata, okey, contoh bahan itu mahal sangat. Untuk food untuk food. Kalau untuk produk untuk food ni, bahan besi tu mahal sangat. Dia hygiene, dia safety untuk makan. So mungkin kita tak boleh nak beli bahan tu. Kita skopkan kata, okey, untuk produk ni pemotongan pisau, contoh pemotongan pisau menggunakan besi contoh besi yang murah lah contohnya kan. Justifikasinya kerana besi itu agak besi yang yang melibatkan keselamatan bila menggunakan untuk makan, higienik, amat mahal. Tapi dalam produk yang betul, kalau betul dikomersialkan, kita gunakan produk yang saya cakap tadi. Itu skop. Okey, kita mention awal-awal dalam projek kita. Lepas skop tu pergi kepada kepentingan kajian. Kepentingan projek atau kajian adalah satu
sesuatu yang mempunyai signifikan tinggi kerana ia menunjukkan kepada apakah sumbangan yang diharapkan daripada pelanggan kajian dan projek ini. Dalam konteks pembuatan produk magnetic trapper, saya statekan ada dua kepentingan. Dua ni untuk diploma level okey dah. Untuk PhD pun 5 je. 5-6 je kepentingan kajian. Untuk diploma level okey dah dua. Okey. Penggunaan produk dapat menilai tambah dalam proses penyelenggaraan jalan raya sekaligus dapat mengurangkan kemalangan yang melibatkan pengguna motosikal. Itu kepentingan dia. Kita hasilkan magnetic trapper ni, kita hasilkan produk magnetic trapper ni, pengendali dan penyelenggara lebuh raya gunakan untuk mengutip semua besi-besi tajam yang bahan-bahan tajam berdasarkan besi. Okey, dia kutip. Jadi dia dapat reducekan tak kemalangan. Dengan kurangnya besi-besi tajam ni, kuranglah tayar bocor. Part ni yang pertama. Kepentingan. Yang kedua, pemenang produk ini dapat menjadi suatu cetusan idea dalam mempelbagaikan inovasi produk yang berkaitan dengan bidang pengendali dan penyelenggaraan lebuh raya dan jalan raya. Mungkin dia akan buat daripada produk tu selama ni guna motor untuk collect. That's waste Maybe lepas ni dia design ke lori ke, dia boleh sedut sekali. Dia menjadi cetusan idea. Itu impact dia. Okey, 1.8 pula. Tengok. Definisi operasi. Definisi operasi atau tarif istilah adalah bertujuan untuk menerangkan istilah yang penting yang terdapat dalam projek atau kajian. Hal ini diperlukan bagi memberi kejelasan maksud. Tengok tu, kejelasan maksud. Dan selalunya ia melibatkan tajuk kajian itu sendiri. Yang saya cakap tadi lah, development ataupun magnetic trapper saja. So, nyatakan apa itu magnetic trapper. Nyatakan apa itu magnetic trapper tu. Apa sifat-sifat dia. Apa sifat dia. Trapper ni pula perangkap. Perangkap ni apa? Cari dalam literature. Nyatakan. Okey, itu 1.8. 1.9, rumusan bab 1. Just cakap macam ni je. Berdasarkan penjagaan dalam bab 1 ini, rumusan dapat jalankan menunjukkan bahawa pembangunan produk magnetic trapper hendaklah dibangunkan dengan mengambil kira perbincangan secara terperinci di dalam latar belakang kajian, penyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, skop kajian, dan daftar operasi yang telah menyatakan. Selanjutnya, kita relate dengan bab 2. Bab 2 akan memperincikan kajian literatur yang telah dijalankan oleh pengkaji terhadap kajian terdahulu mengenai pembangunan produk yang akan dibangunkan. Mesti ada. Every chapter mesti ada rumusan. Rumusan tu menggarapkan apa bab tu cerita dan juga dia cuba relatekan bab datang ni dia buat apa. Okay? Alright. Sekadar tu saja. Saya harap clear lah. Saya harap clear. Yang ni nanti saya akan sharekan. Saya akan sharekan kepada supervisor contoh bab 1 ni. Ni nak bangunkan magnetic trapper. Kalau perasan magnetic trapper ni ada dekat galeri projek JKM. Hari tu Timbalan Menteri dengan KP, Puan KP datang tengok. Okay. Alright. So, ada persoalan tak sebelum kita tutup majlis kita? Dan saya akan masukkan YouTube InsyaAllah. Nanti you all boleh tengok balik semula lah. Okay. Ada persoalan, saya benarkan. Kalau ada persoalan boleh apa ni? Boleh tanya, boleh buka suara tu. Okay. Okay. Alright. So, kalau ada persoalan, saya harap ia membantu kepada para supervisor atau para penyampaian projek. Kalau ada persoalan, mungkin boleh WhatsApp saya atau call saya. Jumpa saya di unit pendidikan dan inovasi Polinilai. InsyaAllah. So, saya doakan semua anak-anak anda, anak-anak murid kita semua berjaya. Sahabat-sahabat kita semua berjaya dalam menghasilkan produk yang berimpak. Kadang-kadang produk kita berimpak tau. Tapi laporan kita tu tak cantik. Jadi kita payah buat paper. Tapi dengan saya tunjuk tadi ni, kita mudah untuk buat paper sebenarnya. Kita mudah untuk buat paper. Nampak dia berstruktur. Okay, ini bab 1. So saya clear lah untuk pelajar SEM 1. Untuk pelajar projek 1,
So dah kena mula terus ni. Ni dah minggu ke berapa ni? So try to define. Try to define apa yang saya cakap ni, apa yang saya ceritakan tadi ni. Try untuk selesaikan kajian you. Buat apa yang sepatutnya you kena buat. Saya doakan semua berjaya insya-Allah. So kalau tak faham, nanti saya akan bagi link dalam YouTube. Saya rekodkan benda ni. So boleh berhubung dengan supervisor masing-masing, minta mereka guide you. Supervisor kalau ada persoalan atau apa-apa keperluan untuk bantuan, boleh berhubung dengan para doktorate, para masters yang arif dalam bidang pendidikan ni di Polinilai. Dan welcome to UPI untuk sebarang permasalahan lah, untuk apa-apa yang perlu di-guide insya-Allah. So saya mohon maaf. So saya harap dalam masa sejam yang saya ambil ni clear, mudah difahami, dapat membantu para supervisor dan juga para pelajar, anak-anak pelajar kita dalam menghasilkan kajian yang berdampak tinggi insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi nanti next time. Mungkin UPI akan buat lagi perkongsian ini untuk semua insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhir dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okey, sama subhanakallah. Tuan. Terima kasih Dr. Wan. Okey, saya stop Terima kasih. lagi. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okey, jumpa lagi. Thank you, Doktor. Thank you, sir.